Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung semula pembacaan kita ini. Jadi malam ni kita masuk pada bab yang ke-31. Bab yang ke-31 ini adalah suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang orang yang telah melupakan anggota keluarganya yang telah mati, tentang harapan dan tentang lupa akan kematian. Jadi Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, pengarang kitab ini, dia bawa satu bab, iaitu bab tentang orang yang telah melupakan anggota keluarganya yang telah mati, tentang harapan dan tentang lupa akan kematian itu. Jadi ada 3 benda. Pertama, orang yang hidup lupa kepada orang mati. Kita kebumikan ahli keluarga kita, selang berapa lama kita lupa dia. Yang kedua, tentang harapan. Orang yang hidup, dia meneruskan hidup dia dengan berdasar berpegang kepada harapan. Harap-harap umur panjang. Harap-harap boleh sampai umur tua. Dan yang ketiga, Allah jadikan orang yang hidup itu lupa mati dia. Jadi 3 perkara. Jadi diriwayatkan oleh Abu Hadiyah alias Ibrahim ibni Hadiyah dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas radhiyallahu an, bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang menghantarkan jenazah itu akan ditunggui oleh malaikat ketika mereka masih bingung dan bersedih. Ketika telah memasukkan mayat di kuburannya, lalu mereka pun pulang. Malaikat mengambil segenggam tanah lalu dilemparkan kepada mereka, seraya malaikat itu berkata, pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian. Mudah-mudahan Allah membuatkan kalian melupakan orang-orang yang mati di antara kalian. Mereka pun benar-benar melupakannya kerana sibuk dengan urusan jual beli mereka, sehingga seakan-akan mereka tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan si mati. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama ini dalam bab yang ke-31 ini, hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang menghantarkan jenazah itu, orang yang hantar jenazah ini, dia akan ditunggui oleh malaikat ketika mereka dalam kebingungan dan bersedih. Ketika orang sibuk uruskan jenazah, hantar ke tanah perkuburan, ada satu kelompok malaikat ni yang Allah ciptakan. Malaikat ni dia berada di kuburan. Jadi malaikat ini akan menunggu urusan orang yang menyempurnakan jenazah ni. Sedangkan ketika itu ahli keluarga dalam keadaan sedih dan kebingungan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika telah memasukkan mayat itu di dalam kuburnya,
Sempurna jenazah dia, habis ke bumi dia. Lalu mereka pun pulang meninggalkan jenazah ni. Orang pergi kubur. Tak adalah orang duduk kat kubur sampai besok pagi. Tak ada. Sayang macam mana pun balik juga. Sedih sangat macam mana pun balik. Suami meninggal, isteri sayang betul suami ni. Sepanjang saya hidup, Ustaz, itulah suami paling baik saya pernah dapat. Sayang suami ni. Meninggal suami dia, nangis dia kat kubur. Orang dah habis berdoa, imam pun dah habis talqin, imam pun dah doa, orang pun dah salam imam, imam pun balik, jemaah Masjid Rasa Jaya pun balik. Kan? Tinggal ahli keluarga. Ahli keluarga pun berapa lama nak tunggu? Sampai satu tahap mereka pun balik. Yang isteri masih menangis kat kubur lagi, anak tunggu lagi. Anak kata, dah lah mak, orang dah balik, dah dekat nak maghrib ni. Baliklah mak. Mak dia tak nak balik, nangis lagi. Pujuk lagi kali kedua, tak nak lagi. Tak apalah mak duduklah sini. Mak dia balik. Mak duduk je lah sini. Balik mak dia. Sudahnya balik juga. Tak ada orang nak tunggu. Jadi macam mana pun kita akan pulang. Jadi ketika telah pulang, kata Nabi, dalam hadis Nabi kata, setelah semua pulang, lalu mereka pulang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para malaikat mengambil segenggam tanah di kuburan itu. Mengambil debu-debu tanah ni, segenggam tanah, lalu dilemparkan kepada mereka. Lalu dilemparkan kepada, berkatalah malaikat tu. Berkata tu maksudnya berdoalah malaikat tu. Malaikat berkata ni maksudnya satu doa. Dia satu doa, kata-kata itu doa. Maka berkatalah malaikat itu, pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuatkan kalian ni melupakan orang-orang mati di antara kalian. Mudah-mudahan kau lupalah keluarga kau ni. Mudah-mudahan isteri ni lama-lama lupalah suaminya. Suami pun kalau mati bini, lama-lama lupalah. Lepas tu kahwin lain. Kan? Takkan nak menangis 5 tahun, 10 tahun. Tak. Lama-lama dia dilupai. Isteri pun lupa suami dia, suami pun lupa dia. Tapi dia tahulah, lupa tu maksud dia tahu dia ada isteri, dia tahu dulu dia ada suami. Tapi suami ni dah meninggal. Tapi hidup kena diteruskan. Life move on. Life move on. Kena terus. Jadi malaikat kata, mudah-mudahan Allah membuat kalian ini merupakan orang-orang yang mati di antara kalian. Jadi dalam hadis ini Nabi menyebut, Nabi kata mereka pun memang benar-benar melupakannya. Memang betul, sudahnya mereka melupakannya. Kerana sibuk dengan urusan jual beli mereka, sibuk dengan urusan dunia mereka, sibuk dengan urusan hidup mereka di dunia ni, jual beli mereka, sehingga seakan-akan mereka tidak lagi mempunyai hubungan sama sekali dengan si mati ini. Kadang-kadang bila baru meninggal, rajin pergi kubur. Kita tengok orang baru meninggal, rajin hari-hari pergi kubur. Lama kelamaan tu kan, seminggu dah kurang lah, 3-4 kali. Lama sikit dah seminggu 2 kali. Lama sikit seminggu sekali. Lama lepas tu berbulan sekali. Akhirnya setahun sekali. Jadi kalau orang boleh istiqamah, alhamdulillah. Tapi memang rupanya Allah Ta'ala lupakan dia, supaya kita boleh menjalani hidup ini. Jadi ada sekumpulan para malaikat yang melontarkan debu-debu tanah, dan dia berdoa dengan mengatakan, mudah-mudahan Allah lupakan kamu lupa kepada si mati ini, supaya kamu boleh menjalani hidup kamu sampai satu masa yang Allah kehendaki. Dan bola tu putar balik kat kita.
Sudah sampai satu masa kita pun mati. Ahli keluarga kita pula, anak kita lah dilemparkan dengan debu tu. Mudah-mudahan kau lupakan ayah kau. Seperti mana ayah engkau telah melupakan ayah dia. Ayah kita meninggal, kita dilontar dengan debu. Kita pun lama-lama lupa ayah kita. Lupa mak ayah kita. Bertahun-tahun dah meninggal lah. Sampai satu masa kita mati. Allah, malaikat ni akan lontarkan debu pada anak kita. Mudah-mudahan engkau juga melupakan ayahmu. Supaya engkau menjalani hidup engkau sampailah suatu masa yang Allah kehendaki. Kemudian diriwayatkan bahawa ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan Adam alaihi salam, lalu Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung Adam alaihi salam. Allah mengusap bahagian belakang Adam alaihi salam. Lalu daripada belakangnya itu keluarlah keturunannya. Ada satu riwayat. Allah usap dia. Selesai mengusap bahagian belakang Adam alaihi salam, lalu keluarlah keturunannya. Maka malaikat berkata, "Ya Rabb," malaikat berkata, "Wahai Tuhan kami, bumi ini akan menjadi sesak oleh nasab keturunan Adam ni." Jadi bila Allah sapu dia punya belakang, keluarlah seluruh nasab keturunannya. Dalam riwayat Imam Ibnu Katsir, tuan-tuan, dia ada ketika Adam alaihissalam diusap ni, Adam minta dengan Allah Subhanahu wa taala untuk lihat zuriat keturunan dia. Jadi Allah pertontonkan kepada Adam alaihissalam. Termasuk daripada zuriat keturunan Adam ni yang akan jadi nabi. Semua zuriat daripada zuriat keturunan Adam alaihissalam, yang semua yang akan jadi nabi-nabi. Dan nabi itu ada 100 anbiya, ada 124,000 anbiya. 124,000 nabi. Daripada 124,000 nabi ini ada 313 rasul. Daripada 313 rasul yang Allah sebut dalam Quran, 25 para rasul. Daripada 25 para rasul ni yang jadi ulul azmi 5. Jadi semua rasul-rasul, semua anbiya ni Allah pertontonkan kepada Adam alaihissalam. Termasuk zuriat keturunan dia yang lain. Dan Adam alaihissalam dalam riwayat Imam Ibnu Katsir, ketika Allah Subhanahu wa taala pertontonkan semua nabi-nabi ini daripada zuriat keturunan dia yang akan jadi nabi. Adam alaihissalam ni dia terpegun dengan Nabi Daud alaihissalam. Ketika Allah keluarkan skrin tu, keluar dia punya apa? Skrin tu, ni keluar. Yang pertama zuriat keturunan yang akan jadi nabi ni, satu demi satu. Keluar frame dia tu, gambar dia. Skrin dia keluar. Kan? Macam kita ini tengok macam ni kan. Tiba-tiba tengah zikir-zikir keluar ustaznya kuliah. Pap keluar ustaz ni kuliah. Pap keluar Khamis Yasin malam Jumaat. Ada gambar-gambar. Ada nama dia. Ada jawatan dia. Ada kitab dia. Ini teknologi Allah Ta'ala tuan. Kita pinjam ya. Allah mempunyai kadar masa untuk bagi ilmu ni kat manusia. Tapi Allah dah memiliki ilmu ni. Allah pertontonkan kepada Adam AS. Jadi Adam AS bila dia tengok semua Nabi-Nabi ini, tapi hati Adam AS ni dia paling suka, dia tertarik. Walaupun Nabi Daud AS memiliki paras rupa yang cantik, bukan, Nabi Yusuf AS. Nabi SAW ketika tengok Yusuf, memang Nabi rasa kagum. Ketika peristiwa Isra' Mi'raj, bila Nabi bertemu Nabi Yusuf, Nabi tengok Yusuf, Nabi orang kata terpegun melihat kecantikan Yusuf. Dan bila turun surah Yusuf menceritakan
fitnah yang dilalui oleh Zulaikha ketika duduk dengan Yusuf. Jadi bila Nabi tengok Yusuf, Nabi fahamlah. Patutlah Zulaikha ni apa? Terkena fitnah Yusuf ni. Pasal Yusuf ni memiliki satu kecantikan yang luar biasa. Sangat cantik. Sehingga kagum orang melihat Yusuf ni. Boleh juga ada Allah Ta'ala ciptakan satu susuk tubuh macam ni. Dan Allah sebut dalam Quran, kalam yang terkeluar daripada mulut kawan-kawan, teman-teman wanita, kawan-kawan Zulaikha ni. Kan? Zulaikha ni dia ada geng-geng tadi. Kan? Dia isteri kepada Perdana Menteri Abdul Aziz. Kira dia ni berkawan semua dengan isteri menteri-menteri. Datin Seri. Dia geng-geng Puspanita lah ni. Kan? Geng-geng persatuan isteri menteri dan pegawai tinggi kerajaan. Dia ada dia punya. Zaman tu dah ada dah. Jadi dia berkawan dengan orang ni. Tapi bila Yusuf AS lalu depan mereka ni, terkeluar daripada kalam mereka ni, dia kata, bila dia tengok Nabi Yusuf, terpegun dia. Sehingga dia kata, hadza malakul karim. Dia kata, ini bukan orang ini malaikat. Sebab Allah Ta'ala boleh cipta orang macam ni. Ada rupanya orang macam ni, tapi duduk dalam rumah kau, wahai Zulaikha. Zulaikha bila terpotong jari jemari mereka tu, ketika mereka memotong turaj, limau. Sebagian mengatakan limau manis. Ketika mereka memotong limau tu, kerana terpegun tu, terpotong jari dia tu pun dia tak sedar. Tetapi sebahagian riwayat mengatakan maksud mengalir darah itu ketika terpotong mengalir. Ada sebahagian riwayat mengatakan bukan setakat terpotong jari, tetapi ada wanita-wanita, bini-bini menteri ni yang dah menopause period. Haji yang tergelak dia dalam kitab ada. Dalam tafsiran tu bukan setakat apa? Jari jemari. Tetapi ada isteri wanita-wanita yang tiba-tiba jadi tak period waktu tu, period. Kalau menopause waktu tu terus apa? Period. Kerana Yusuf alaihissalam memiliki satu dia aura kenabian. Jadi dia satu ujian untuk wanita pada waktu tu. Jadi Zulaikha kata, bau kau tahu. Kau duk hina-hina aku, kau duk hentam aku dalam WhatsApp, kan? Kau duk hentam aku dalam grup WhatsApp kita, kan? Sekarang bau kau tahu. Ujian yang kau tengok Yusuf alaihissalam, aku suruh Yusuf jalan di depan kau, kau dah jadi macam ni. Kau bayanglah aku ni hari-hari duduk satu bumbung dengan Yusuf. Pagi pergi dapur tengok Yusuf. Pergi hall ada Yusuf. Dekat dining table ada Yusuf. Yusuf duduk dalam rumah aku. Hari-hari aku diuji perasaan aku ni. Dah lah laki aku ni tua. Dia Zulaikha ni muda. Dia kahwin dengan Abdul Aziz yang sangat dah tua dah. Jadi hati-hati orang tua kahwin binimu muda. Jadi dia muda Zulaikha ni. Jadi kagum dengan ni. Walaupun begitu, ketika Allah SWT keluarkan gambar-gambar tentang zuriat keturunan Adam kepada Adam, untuk Adam saksikan, Allah ikram Adam ni, Allah raikan dia. Sebab apa? Adam alaihissalam dia adalah asyraful makhluqat. Itu gelaran dia, asyraful makhluqat, semulia-mulia makhluk yang Allah ciptakan. Jadi Allah ikram dia, Allah raikan dia. Tetapi Adam alaihissalam ketika gambar tu lalu depan dia, dia kagum tengok Yusuf. Tapi jalanlah, cantik je.
Cuma bila sampai kepada satu Nabi ni, dia minta Allah supaya Allah pause kejap. Dia minta Allah berhenti. Berhentikan je Allah, pause kejap. Sekejap kata. Gambar siapa? Gambar Nabi Allah Daud. Bila dia tengok Nabi Daud, hati dia suka dengan Daud. Dia cukup tertarik dengan Nabi Allah Daud. Dia kata, ya Allah. Dalam kitab menerangkan, dia kata, ya Allah, cantik paras rupa dia. Adam suka. Itu sebab tuan-tuan, suka kita pada orang ni, setiap kita ni berbeza-beza. Ada setengah orang, kalau laki-laki, dia mungkin suka perempuan spesies macam ni. Ada setengah orang, dia suka perempuan jenis macam ni. Mungkin pada pandangan kita tengok satu perempuan tu biasa, tapi pada pandangan orang lain, orang rasa dia cantik. Jadi kita pun pandang satu orang kita rasa cantik, mungkin orang rasa pandang biasa. Tapi Adam AS, bila dia tengok Daud, dia rasa dia terpegun dengan Daud. Akhirnya dia kata, ya Rab, dia kata, wahai Allah, berapa umur budak ni? Dia kata, berapa umur budak ni? Allah kata, umur dia 60 tahun. 60 kata Allah. Adam AS kata, ya Rab, pendek umur dia. Tambahkanlah umur dia, ya Allah. Allah kata, la, tidak Adam. Tidak akan ku tambah umurnya, melainkan ku ambil sebahagian daripada umurmu, kata Allah. Sebab Adam AS, umur dia dalam riwayat Ibnu Katsir, umur dia 1000 tahun. Nabi Adam umur dia 1000 tahun lebih. Allah kata 1000 tahun. Allah kata tak, melainkan kau beri sebahagian daripada umurmu. Jadi Adam AS tak setuju. Bukan tak setuju, pada peringkat awal Adam kata baik. Itu yang Allah perintahkan supaya dicatatkan perjanjian. Adam AS masuk ke dalam agreement, perjanjian. Bagi 40 tahun umur dia bagi kepada Adam. Dia bagi kepada Daud AS. Sedangkan Daud belum lahir kat dunia lagi. Dia sign agreement. Ada perjanjian. Sampailah umur dia 960 tahun, umur Adam. Bila sampai umur 960 tahun, Allah utuskan malaikat maut untuk cabut nyawa dia. Maka berlakulah perbalahan. Adam kata, mana boleh cabut nyawa aku? I got balance another 40 years, you know. Dia beritahu, aku ada balance lagi 40 tahun lagi. Malaikat kata, tak, dah sampai masa. Dia kata, tak ada, umur aku 1000 tahun. Maka berlaku perbalahan. Maka malaikat berkata, ya Rabb, wahai Allah, ni berlaku perbalahan ni. Allah kata, bawakan perjanjian. Bawakan perjanjian. Maka dibawakan perjanjian. Dan Imam Ibnu Katsir bawa riwayat ni dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam menerangkan ayat 282 suratul Baqarah, iaitu ayat yang paling panjang dalam Quran. Allah simpan dalam surah yang paling panjang dalam Quran, suratul Baqarah. Ayat paling panjang. Ayat tentang hutang pihutang. Allah perintah supaya buat perjanjian. Bila kita hutang pihutang ni, buat agreement, sign. Tak kira lah tuan-tuan, kita berniaga dengan Bilal ke, dengan imam ke, dengan ustaz ke, lagilah kena buat perjanjian. Serban dia tebal ke, janggut dia panjang ke, jubah dia labuh meleret ke, tetap sign agreement. Kan? Allah perintah kita buat perjanjian, jual beli, hutang pihutang, mesti ada hitam putih. Jadi balik kepada riwayat ini. Jadi Adam AS, ketika Allah mengusap punggung dia, mengusap bahagian belakangnya, lalu keluarlah dari keturunannya. Maka malaikat berkata, ya Rabb, dia kata, wahai Allah, bumi nanti ni dia akan menjadi sesak oleh keturunan Adam ni. Bumi akan jam. Sebab terlalu ramai nanti orang kat bumi ni. Tempat tak ada. Kan? Susah, orang akan jadi susah. Manusia dia akan, bila dia jadi ramai dekat bumi dia akan susah. Itu sebab tuan-tuan, purata orang hidup dekat dunia ni, seluruh dunia ni, majority, lebih daripada 50%
umat manusia hidup dari paras kemiskinan. Majoriti orang hidup kat dunia ni susah. Tak ada istilah majoriti orang di dunia ni hidup senang tak ada. Jadi malaikat dia kata mereka ni akan susah, mereka akan ramai daripada zuriat keturunan ni, akan menyebabkan sesak bumi ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, janganlah kalian khawatir, kata Allah. Allah kata dengan malaikat, jangan takut, jangan khawatir. Aku, kata Allah, aku akan menciptakan kematian. Maknanya Allah kata, aku akan ciptakan kematian bagi mereka ni. Maknanya mereka tak satu orang tu hidup selama akan mati. Mana bila mati akan ada orang lahir dan mati, lahir dan mati. Come and go. You come, you go. Jadi dia kata aku akan menciptakan kematian. Kemudian malaikat berkata, ya Rabb, dia kata, wahai Tuhan kami, hidup itu nanti akan terasa tidak nyaman. Malaikat kata, ya Allah, kalau dia orang tahu ni mati, kalau dia orang tahu dia orang ni kena mati, dia orang takkan nyaman, tenang lalui hidup ni. Malaikat dah beritahu dengan Allah dah, wahai Tuhan kami, hidup itu nanti akan terasa tidak nyaman. Mana tak seronok nak lalui hidup ni. Sebab hidup tapi dalam kepala fikir, oh nak mati dah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, janganlah kalian takut dan khawatir, kata Allah. Aku akan menjadikan harapan, kata Allah. Aku ciptakan harapan. Aku bagi orang manusia ni harap. Itu sebab tuan-tuan, kadang-kadang kita bila pergi rumah orang meninggal, kita dengar berita orang meninggal, kita jawab apa? Kita jawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak apalah, yang mati tu dia, bukan aku. Yang mati tu dia. Aku rasa aku boleh hidup lagi ni. Aku rasa umur aku panjang. Itu pasal kita boleh ada harapan. Walaupun hari-hari kita dengar orang meninggal, hari-hari kita pergi semayang jenazah, hari-hari jenazah masuk kita semayang, kita masih okey lagi. Betul tak tuan-tuan? Kita masih okey. Tak adalah kita semayang jenazah, tiba-tiba semua ahli jemaah masjid ni rebah. Semayang-semayang semua jatuh pengsan. Pasal apa? Takut mah? Tak ada, okey. Lepas tu orang jenazah bawa keluar, kita pun lalui hidup kita macam biasa. Sebab apa? Kita rasa kita boleh hidup lagi. Kita rasa insya-Allah panjang umur aku ni. Boleh pergi lagi ni. Yang mati tu dia. Jadi Allah Taala bagi kita harapan. Allah kata jangan kalian takut, aku akan menjadikan ke atas mereka ni, aku bagi mereka dalam hati mereka ni, dalam hati sanubari mereka ni, aku masukkan harapan. Ada harap tu. Pasal dengan ada harapan itulah kita lalui hidup ni. Tak apalah, yang dah mati tu dah matilah, dia kata. Besok nak kena pergi kerja juga, kan? Besok nak pajkat, nak pergi pejabat, nak lalui, nak kerja cukup bulan, nak ada gaji, nak bagi belanja anak itu ini, hutang nak bayar, rumah baru beli, kereta baru beli, loan nak bayar, loan rumah 30 tahun, insurans ambil dulu, apa-apa hal insurans bayar. Jadi pasal apa kita pergi komit hutang macam ni? Sebab kita ada harapan. Sebab kita rasa kita boleh pergi 30 tahun dan bayar hutang rumah tu. Allah Ta'ala bagi kita macam tu. Sedangkan sebenarnya tuan-tuan, kita dalam bahaya. Sebenarnya hakikat dia, kita semua ni dalam bahaya. Kita tak ada jaminan kita boleh sampai 30 tahun tu. Yang paling sedih, hari ni hari pertama dia pencen mati. Hari ni baru merasa pencen yang pertama mati. Oh, rumah dia cakap, Ustaz, arwah ni hari dia meninggal tu Ustaz, pagi tu, itulah bulan yang pertama dia merasa pencen dia Ustaz. Pagi tu suka sangat dia dah mandi apa semua. Dia kata nak pergi nak pencen, bulan yang pertama dia dapat sebagai seorang pensioner. Sempat dia keluar duit Ustaz, sempat dia balik, sempat dia belikan mi bandung untuk saya. Saya tak sebutlah nama kan, nanti tapi kalau orang tu dengar, keluarga dia dengar tu, saya tak sebutlah nama dia kan. Sempat arwah ni belikan mi bandung. Balik bagi saya mi bandung, bagi saya duit pensionnya. Hari tu punya gembira dia Ustaz, dia bagi saya duit lebih sikit lah tu.
Lepas Zuhur balik semayang, rasa macam tak sedap, baring kat sofa. Tang asar dah azan, kojok-kojok tak apa? Habis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Ada lagi kes, hari ini Ustaz sempat arwah bayar loan rumah yang terakhir. Pagi tu pergi bank bayar, itulah bayaran rumah kita, loan kita yang terakhir. Maknanya bila bayar tu habis hutang rumah, mati hutangnya. Jadi kita ni semua ni, saya dan tuan-tuan kita ni semua dalam bahaya. Tapi Allah Ta'ala bagi kita, kata Allah, aku menjadikan harapan. Kita harap mudah-mudahan kita boleh sampai umur tua gitu. Kan? Siapa yang telah sampai umur tua, alhamdulillah. Saya cakap tuan-tuan betul. Tak ada jaminan kita akan tidak ada satu kepastian dan tidak ada jaminan yang kita akan sampai umur tua. Tak ada. Tapi siapa yang telah cecah 60 ke atas ni, umur tua 65, dia panggil warga emas. Naik KTM setengah harga je. Naik KTM setengah harga. Siapa yang cecah umur warga emas ni 65, 70, 75, 78, alhamdulillah. Kalian telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk sampai merasa umur tua. Tapi ramai orang tak merasa umur tua. Kan? 40 lebih, padam dah. Kencing manis tahap tinggi, potong kaki kanan, potong jari kiri, mati. Kan? Muda, kalau pergi ke hospital tengok, muda-muda. Baru 42, 43. Dia jadi tua sebelum sampai usia tua. Saya jumpa ada sahabat saya seorang, saya pun sedih lah tengok dia. Umur 44, 45. Bila jumpa dia, lama tak jumpa, tengok kaki dah potong kaki dia. Kau baham gula ke apa ni? 45, 46. Kan? Jumpa tengok-tengok, lama tak jumpa. Tiba-tiba tengok muka dah pucat, muka dah kecut, kaki dah potong. Saya kata, dia nampak tua sebelum tua. Orang 60 pun tak macam tu. Orang 60 yang sihat pun tak. Dia 40 lebih. Jadi bila dah potong kaki kanan ni, biasanya kalau potong kaki ni tuan-tuan, kita bukan Tuhan lah, tapi selalunya orang potong kaki ni, survival dia susah. Bukan semua orang. Karena bila dah potong kaki ni, saya tengok pengalaman saya lah, kalau potongnya kaki ni kan, kalau dia boleh jaga, dia boleh, adalah peluang boleh panjang umur ni. Tapi kebanyakan yang saya tengok tak lebih 2 tahun. 2 tahun, 3 tahun. Macam kena makan, diabetik tu makan dia daripada dalam. Badan jadi lemah. Kan? Dan lepas kaki kanan, ni saya adalah kawan juga. Datang keluarga dia. Ustaz minta doa lah sikit, dia kata. Ustaz kenal dia kan? Kata kenal. Dia kat hospital Tunku Jaafar ni. Doktor dah tidurkan dia, dalam tidur doktor potong kaki kanan. Allah. Dia dah lah ditidurkan. Lepas tu memang dia ada diabetik. Jari 12 ni dah lah tu potong. Lepas tu doktor kata tak boleh kak, yang belah kanan ni pun kena potong, tapi potong kena atas pada lutut pula. Allah. Saya pun dengar, ya Allah. Jadi kadang-kadang kita ada setengah orang dia tua sebelum sampai usia tua. Itu sebab dalam ada doa yang Nabi baca. Antara doa yang Nabi baca berkenaan dengan tua ni. Tapi doa tu untuk laki-laki. Orang perempuan pun boleh tak baca. Kalau orang perempuan dengar ni, orang perempuan pun boleh baca doa ni. Cuma dia tukar daripada isteri jadi suami. Kan? Doa tu Nabi baca, mafhum doa tu Nabi kata, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada isteri yang menjadikan aku tua sebelum sampai waktu tuaku. Maknanya Nabi nak bagi tahu, kalau kita dapat isteri yang pening, yang Allah jadikan kalau isteri kita ni isteri yang memeningkan kita,
yang tidak membantu kita, yang menyebabkan kita jadi stres. Tuan-tuan, berapa ramai orang hari ni laki-laki dia stres dengan bini dia. Kita ni, kita tahu kadang-kadang tekanan orang rumah ni, kalau tak betul orang rumah kita, kalau tak soleh orang kita, tak beriman orang rumah kita, tak bertakwa, kadang-kadang ujian isteri ni boleh menyebabkan suami itu tergelincir, tekanan. Kalau tidak, takkan Nabi baca doa tu. Nabi kata, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada isteri yang menjadikan aku tua sebelum sampai waktu tuaku. Jadi saya tanya tuan-tuan, Nabi baca doa ni, apakah isteri-isteri Nabi ni tak soleh? Tak soleha? Tak. Isteri Nabi ada Aisyah, Ummu Habibah, semua ni ummahatul mukminin. Ketakwaan mereka luar biasa. Tetapi sebenarnya bila Nabi baca doa tu, memang Nabi tahu akan ada sahabat yang akan meriwayatkan doa tu. Sebenarnya doa tu untuk kita. Sebab kita diuji dengan isteri kita. Berapa ramai yang ini orang jadi suami dia makan hati ulam jantung. Tahan ya. Ni spesies lelaki pendiam ni. Diam je. Bini dia buat apa pun dia simpan. Dia tak tunjuk marah dia. Dia diam. Saya selalu cakap, arwah bapa saya pun cakap, ini suami, ini laki jenis pendiam ni cukup bahaya ni, no. Laki jenis pendiam ni, suami jenis pendiam ni cukup bahaya. Pasal apa dia cakap bahaya? Sebab dia diam. Rumah dia buat apa kat dia, tekan dia ke apa ke, dia diam. Tu dia kata orang laki-laki ni bila dia sayang, dia diam. Bila dia rindu dengan bini dia pun dia diam. Bila dia sayang pun dia diam. Bila dia rindu pun dia diam. Bila dia marah dengan bini dia pun dia diam. Itu sebab bila dia curang pun diam. Diam-diam. Dia sayang. Bila dia rindu dia diam. Bila dia sayang bini dia pun dia diam. Dia bergaduh dengan bini dia, dia marah dia diam. Akhirnya dia curang pun diam-diam. Jadi laki diam ni cukup bahaya. Disimpan dalam hati dia. Kadang ada setengah laki-laki, kalau kita kadang ada orang dia bila dia marah rumah dia zahirkanlah marah dia. I tak suka ni. Dia zahir. Tapi yang bahaya dia diam. Tak tahu apa dalam hati dia. Tak tahu apa tersimpan dalam. Itu sebab Nabi baca doa tu. Jadi kalau orang perempuan, dia pun boleh baca doa tu. Dia kata, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada suami yang menjadikan aku tua sebelum sampai waktu tua aku. Pasal apa? Kadang-kadang isteri dia bagus, dapat suami tak apa benda. Ujian tuan-tuan, ujian ni. Kadang-kadang isteri bagus, isteri solehah, isteri cukup bagus. Dia diuji dengan suami yang tak apa, perangai tak senonoh dengan suami ni. Saya cakap tuan-tuan. Kan? Kadang dia diuji, ada perempuan ni dia uji macam tu. Anak ramai, suami nafkah tak bagi, kerja malas, terlibat dengan dadah, keluar masuk penjara, minta cerai tak nak cerai, bini terkontang-kanting. Saya cakap ni pasal baru ni, baru 1-2 hari ni, macam-macam hal. Kan? Saya tak tahulah ustaz, dia kata. Laki saya nak duduk dengan saya kat sini dengan anak 8 orang. Saya kahwin dengan suami pertama saya meninggal. Arwah ni meninggal, sakit jantung, meninggal jantung. Saya dapat sok-sok. Anak saya dengan arwah 5 orang. Lepas tu saya kahwin dengan dia. Saya kahwin dengan dia ustaz, saya harap saya bahagia. Cenia lah perangai dia, rupa terlibat dengan dadah. Saya tak tahu dia main dadah. Tapi saya dah kahwin dengan dia, saya dapat anak 3 orang. 5 campur 3 jadi 8. Dan dia main dadah. Kadang-kadang saya, nasib baiklah saya ada pencen sok-sok arwahnya. Dengan pencen tu lah saya kata dengan dia, kerjalah bang. Dia kojo, tapi bilangan hari dia kojo dengan bilangan hari dia tak kojo, bilangan tak kojo lebih banyak daripada bilangan kojo. Pasal kejap-kejap kojo berhenti, kejap-kejap kojo berhenti. Orang main dadah, mana boleh kerja satu tempat lama? Tak boleh. Dia tak boleh fokus kerja dia. Akhirnya dapat gaji ustaz. Saya kata bagi gaji tak? Bagi ustaz. Dia bawa gaji dia. Depan saya dia bawa gaji dia. Lepas tu dia lah bahagikan gaji dia. Ini duit dadah abang.
ni duitnya. Ada duit dadah pula. Rumah dia declare dengan saya. Saya bukan nak gaji besar Ustaz. Kurang-kurang kalau dia kojo, saya ada duit daripada arwah suami dah. Jadi kurang-kurang kalau dia kerja gaji 1,500 pun tak apa Ustaz. 1,000 pun tak apa. Dapat tampung budaknya makan. Tapi bawa balik gaji, dia pula bahagi depan saya. Ni duit belanja dapur kau sikit, ni duit dadah aku dulu. Duit dadah dia tolak dulu. Habis saya kata puan, saya sabar dah lama dah Ustaz. Saya tutup aib suami saya. Saya abang kata la haula wala quwata illa billah. Saya kata puan, ini kalau mak puan hidup ni mau mengalir menangis ni, iyo Ustaz, mak saya menangis sampai mati. Sampai meninggal mak saya. Akhir mak saya pesan kat saya, apa-apa jadi sok, kau balik duduk rumah pusaka ni. Nampak tak tuan-tuan? Kadang-kadang tapi saya sabar Ustaz, saya harap suami saya berubah. Saya nak minta cerai. Dia kata, nak cerai tak? Dah minta, dah pergi mahkamah dah. Dah panjat mahkamah 2-3 kali. Tapi setiap kali pergi balik, hati saya berbelah baik bini ya. Jadi kadang-kadang bini baik, dapat suami tak apa-apa. Jadi ujian untuk perempuan tu. Jadi begitu juga untuk laki-laki. Kadang-kadang laki-laki tu soleh, laki-laki tu beriman, bertakwa kepada Allah, tapi dia diuji dengan dia sudah pilih bini dia, bini spesies macam ni. Bini yang tak boleh kontrol. Bini yang dia cakap satu, bini dia jawab 10. Bini yang pandai bawa kita. Bini yang kita kata you jangan keluar, dia start kunci kereta, pum keluar. Ada tak bini tu? Saya tanya tuan-tuan. Ada tak? Ramai. Silap-silap dalam masjid ni pun ada. Bini yang pandai bawa kereta. Kan? Bini pandai bawa kereta. Bini terpelajar, bini kan kita kata, I kata jangan keluar. Dah bertengkar, patut laki yang ambil kunci kereta, laki keluar, laki tak keluar. Bini ambil kunci kereta, bini keluar. You cannot control your wife. Jadi isteri yang kita tak boleh kawal ni tuan-tuan, ujian tak untuk kita? Ujian. Sakit hati kita. Kita dekat pejabat jadi pengarah, bukan main hero kita dekat pejabat. Kita jadi general tentera, ketua polis, kita bagi arahan, orang tabik kita. Kat rumah kita kena kontrol. Kita tak boleh bagi simple instruction kepada bini kita, dan dia pun tak boleh obey dengan kita. Simple instruction. Itu musibah untuk kita tuan-tuan. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi kita isteri yang baik, kalau kita dapat isteri, kita putih cakap ayah, bini kita kata dengan anak kita, putih cakap ayah engkau, putih cakap mak. Hitam cakap ayah engkau, hitam cakap mak. Kalau kita dapat bini macam ni tuan-tuan, saya beritahu tuan-tuan satu, bukan dia cium tangan kita cium tangan. Kita salam, kita cium tangan dia. Bukan dia cium tangan kita ada. Sebab kita dapat bini macam ni. Itu sebab Nabi ajar doa tu, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada isteri yang menjadikan aku tua sebelum sampai waktu tua. Jadi saya malam ni saya muzakarah bab bini lah. Bukan apa. Dia ada kaitan dengan hidup kita, kan? Dia kaitan dengan hidup kita. Jadi kadang bila kita dah sampai usia tua ni tuan-tuan, ada juga ujian. Walaupun kita dah tua, kita ada ujian laki bini, ada bini. Kadang-kadang kita dah tua macam mana, bini tidur atas, kita tidur bawah. Kan? Kita tidur bawah, kita signal bini kita pun tak turun. Dia tidur atas. Dia tidur dengan cucu. Ayah laki yang tidur ke bawah seorang-seorang. Pun masalah ke? Ada kawan datang jumpa saya, bini saya ni dia buat tak tahu je lah Ustaz. Ustaz tolonglah Ustaz. Saya dalam kuliah ni, bini saya dekat belakang. Dia kata, oh bini dia kat belakang. Dia tahan saya kat luar. Saya tutup kan, dia tahan saya kat luar tu. Dia kata, Ustaz saya ada benda saya nak cerita. Dia tarik saya kat tepi tu. Saya ingat macam masak. Dia pun ngadu dengan saya rupanya. Dia kata, Ustaz, orang rumah saya ni, hari-hari Ustaz punya kuliah dia tak pernah miss. Dia akan tulis setiap kali apa Ustaz cakap, semua dia tu dia tulis. Dia pencen cikgu. Tapi Ustaz tolonglah Ustaz tolong
tolong sentuh sikit lah. Sebab saya ni bukan apa Ustaz. Saya tidur bilik sorang-sorang. Dia kata, kau tidur bilik sorang-sorang? Dia kata, saya tidur bilik sorang. Dia tidur bilik lain. Saya kadang-kadang, saya tunggu. Yang ni jenis lelaki pendiam. Dia buat tak tahu, dia tidur dengan cucu. Saya bagi signal pun dia tak apa. Saya bukan apa Ustaz. Saya tidur sorang-sorang tu, saya nak teman. Saya dah tua-tua. Saya tak bukan nak anak Ustaz. Saya nak tahu teman. Tapi dia tidur dalam bilik asing. Ustaz tolonglah Ustaz. Ustaz sentuhlah bab ni. Dia pula dah. Rupanya bini dia datang kuliah. Jadi ujian tak tuan-tuan? Orang datang masjid pun ada tak ujian Ada. Tapi bila saya jumpa bini lepas berapa lama, bini dia pula telefon saya. Bini dia pula, Ustaz ada benda akak nak cakap ni Rupanya tu bini akak nak minta, rupanya saling minta tolong dengan Ustaz. Jadi bini pun ngadu macam ni Ustaz. Dia pula ngadu laki dia macam ni. Laki bukan apa Ustaz, tak pernah nak raikan akak. Setahun sekali solai baju pun tak boleh pula dah. Baju pula. Jadi nampak tak tuan-tuan? Benda yang very simple. Jadi saya cakap, saya pesan kat diri saya, balik kita ngau rumah kita ni, kita raikan dia lah kan. Apa benda yang dalam hati orang perempuan ni kita. Tapi kalau kita dapat isteri yang baik, kita raikanlah dia kan. Sebagai satu tanda penghargaan. Jadi itulah tuan-tuan Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala bagi kita kepahaman. Saya berhenti dekat ni dulu. Saya mohon maaf terlajak ni. Sebab itu dah keluar viral lah. Ceramah tak boleh lebih kan. Tapi saya minta maaf lah. Kalau lebih saya minta. Kalau tuan-tuan saya minta maaf. Saya cuba berhenti awal tuan-tuan. Jadi insya-Allah auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidayn wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi irhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.